Hai, selamat datang ke channel Cikgu Aini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid cikgu hari ini? Sihat? Alhamdulillah. Cikgu doakan kamu semua sentiasa sihat dan ceria. Selamat datang ke kelas Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar tingkatan 1 bersama saya, Cikgu Aini. Jom kita mulakan. Tajuk kita pada hari ini ialah tumbuhan sebagai sumber pendapatan. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 3.0 tumbuhan. Standard pembelajaran pula ialah 3.1 mengenal tumbuhan. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat apa objektif pembelajaran kita. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu harap murid-murid dapat yang pertama, menyebut contoh kepentingan tumbuhan. Objektif pembelajaran kita yang kedua ialah murid dapat menyebut contoh sumber pendapatan dari pokok kelapa. Baiklah murid-murid, jom kita tengok video ini terlebih dahulu. Okey, siapa boleh teka dalam video tadi ada pokok apa? Pandai, pokok kelapa. Terdapat tumbuh-tumbuhan yang boleh menghasilkan sumber pendapatan. Okey, hari ini cikgu ambil sebagai contoh pokok kelapa. Okey, kenapa cikgu pilih pokok kelapa sebagai contoh hari ini? Pokok kelapa dikenali sebagai pokok seribu guna kerana setiap bahagian daripada pokok kelapa ada kegunaannya. Mari kita lihat satu persatu sumber pendapatan yang kita dapat daripada pokok kelapa. Kita lihat setiap bahagian pokok kelapa. Okey, bahagian pertama iaitu lidi kelapa. Hasil pendapatan daripada lidi kelapa, kita boleh buat penyapu lidi. Dan penyapu lidi tersebut kita boleh jual. Bahagian yang kedua ialah pucuk daun kelapa. Pucuk daun kelapa kita boleh buat kelongsong ketupat. Kelongsong ketupat untuk buat ketupat nasi. Biasanya bila hari raya kita buat ketupat nasi, makan dengan rendang ayam, betul kan? Bahagian yang ketiga ialah bunga atau mayang kelapa. Bunga atau mayang kelapa kita boleh hasilkan nira atau tuak dan boleh dijual. Air nira atau air tuak boleh dijual. Okey, mari kita lihat dalam video bagaimana cara penghasilan nira atau tuak daripada mayang kelapa. Mayang dipotong dan diikat serta diletak
botol air untuk menadah nira yang keluar melalui mayang kelapa, dan nira tersebut atau tuak tersebut boleh dijual. Bahagian pokok kelapa yang keempat ialah buah kelapa. Apa yang kita dapat daripada buah kelapa ni? Hasil pendapatan daripada buah kelapa, kita boleh jual air kelapa, isi kelapa dan juga santan. Kita boleh jual santan kelapa. Bahagian pokok kelapa yang kelima ialah sabut kelapa. Sabut kelapa yang menutupi buah kelapa tadi. Apa yang kita dapat daripada sabut kelapa ni? Hasil pendapatan daripada sabut kelapa ialah kita boleh menghasilkan berus. Pernah tengok tak berus sabut ni? Kalau untuk cucian tangan kita menggunakan berus. Bahagian pokok kelapa yang keenam ialah tempurung kelapa. Tempurung kelapa? Apa yang kita boleh buat dengan tempurung kelapa ni? Tempurung kelapa dapat menghasilkan hiasan-hiasan. Tengok contoh hiasan. Cantik kan? Kita boleh buat tabung. Kita boleh buat hiasan untuk letak di atas almari. Dan juga kita boleh buat hiasan untuk diletakkan di atas meja di ruang tamu. Boleh menggunakan tempurung kelapa yang diolah menjadi hiasan. Baiklah murid-murid, tadi cikgu telah berkongsi 6 contoh hasil pendapatan daripada pokok kelapa. Hasil pendapatan daripada pokok kelapa, tapi sebenarnya masih banyak lagi kegunaan pokok kelapa yang boleh mendatangkan hasil pendapatan untuk kita. Okey, selain daripada pokok kelapa, banyak lagi pokok-pokok lain, tumbuhan-tumbuhan lain yang mendatangkan hasil pendapatan untuk kita. Contohnya pokok pisang, pokok tembikai. Semuanya ada fungsi dan kegunaan masing-masing. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa ya, like, komen, share dan subscribe. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.